Nampak dia berlari-lari di tepi pantai. Hari ni aku nak buat review filem berkenaan filem Puteri Gunung Ledang Remastered yang ditayangkan pada 10 hari bulan 10 pada YouTube channel Production House Infinity, Production House milik Tiara Jacquelina. Ianya sempena ulang tahun yang ke-22 Infinity. So, Infinity decide untuk tayang filem Puteri Gunung Ledang Remastered ni di YouTube secara percuma. Filem ni dikeluarkan pada tahun 2004 dah 16 tahun. Tapi sejujurnya bila aku tonton balik filem ni, jujur cakap tak nampak macam filem ni dah 16 tahun. Ianya still nampak macam sebuah filem yang baru. Okey, pada tahun 2004 aku tonton filem ni di panggung wayang dan memang masa tu agak fenomena juga filem ni sebab dikatakan filem berbajet paling mahal sekali. Tak salah aku berapa 16 juta ringgit juga dilaburkan untuk filem Puteri Gunung Ledang ni. Dan bila filem ni keluar, ada macam-macam review, ada macam-macam mixed review dan kita boleh tengok ada ramai yang teruja dengan dia punya visual, dengan dia punya choreographer, dan ada juga yang skeptical dengan filem ni, terutama sekali dengan babak-babak yang membabitkan hang tuah. Adalah certain so far secara generalnya ramai penonton yang mempunyai pendapat yang sama tentang filem Puteri Gunung Ledang ni. Dan satu lagi yang aku rasakan perkara menarik tentang filem Puteri Gunung Ledang ni pada waktu tu adalah dia punya production value dia. Production value dia nampak seolah-olah sebuah filem Hollywood, sebuah filem daripada luar yang memang sangat-sangat orang kata tak dijangka filem daripada Malaysia boleh keluarkan sebuah filem yang sebegini hebat, sebegini menakjubkan. Di sini aku nak review sikit masa mungkin perspektif aku agak berbeza masa aku tonton pada tahun 2004 dan pada tahun ini yang recently aku tonton ni. So, aku nak reviewkan sedikit apa yang aku perasan bila aku menonton balik filem Puteri Gunung Ledang ni. First, aku akan sentuh berkenaan dengan dia punya jalan cerita. Yang aku difahamkan tentang filem ni merupakan idea daripada sutradara Abang Muhammad Khalid. Muhammad Khalid mempunyai cerita, mempunyai idea untuk mengetengahkan kisah tentang percintaan antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang. Tapi bila Tiara Jacquelina dengar tentang idea Muhammad Khalid ni, dia merasakan filem ni sepatutnya dibawakan ke layar perak sebab ianya mempunyai jalan cerita yang cukup menarik. Itulah dia asal usulnya macam mana filem Puteri Gunung Ledang ini tercipta. Dan yes, bagi aku agak surprise juga masa aku dapat tahu Muhammad Khalid merupakan seorang penulis lakon layar untuk filem ini. Actually benda ni bukan aku baru tahu, memang daripada dulu lagi aku dah tahu. Sebab kita tahu Muhammad Khalid dia masa tu dia mengeluarkan filem-filem komedi, dia banyak keluarkan filem-filem macam filem Lang Buana, filem Malaksa semua tu kan. So macam agak surprise bila Abang Muhammad Khalid mampu mengeluarkan lakon layar yang seindah macam ni, skrip dengan dialog yang indah macam ni, dan ianya membuka mata kita semua yang Muhammad Khalid ni dia bukanlah sebenarnya seorang filmmaker yang biasa-biasa je. Dia memang sebenarnya seorang yang cukup puitis, seorang yang sangat-sangat berbakat dalam mencipta skrip, even cipta lagu pun dia boleh. Untuk buat masa sekarang ni, untuk kita semua, it should not be a surprise that dia boleh come up with this kind of screenplay. Berbalik pada segi jalan cerita, jujur cakap filem ni dia sangat tak accurate dengan fakta, apatah lagi mitologi. So kalau fakta, kita ambil je lah 4 watak daripada filem ni, iaitu watak Sultan Mahmud, watak Puteri Gunung Ledang, watak Hang Tuah dan watak Tun Teja. Kemunculan 4 watak ni dalam waktu yang sama di dalam sebuah filem dah menunjukkan betapa ianya tidak mempunyai fakta sejarah yang accurate. Dan kalau daripada segi mitologi dia pula, setahu aku tidak pernah diketengahkan tentang cerita bahawa Puteri Gunung Ledang ni adalah puteri daripada Majapahit. Kalau kita nak cerita pasal accuracy lah dalam filem ni, tetapi kita tak boleh ambil benda tu sebenarnya. Filem ini adalah diimajinasi antara mitologi dan fakta dan dikombainkan, kemudian di-create satu cerita baru menjadikan sebuah kisah cinta agung tentang Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang. Mungkin kalau diorang cuba untuk mengetengahkan mitologi Puteri Gunung Ledang, ianya sedikit tidak kesampaian kerana mungkin ceritanya tidak begitu lengkap. Jadi mungkinlah tu sebabnya kenapa filem ni bermain dengan konflik ataupun jalan cerita
kisah cinta antara Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang. Ada sikit-sikit lah macam dia nak tunjukkan peperangan antara Demak dengan Majapahit dan macam mana Majapahit perlu meminta pertolongan Melaka untuk mempertahankan Majapahit daripada diserang oleh pahlawan-pahlawan daripada Demak. So macam ada dia nak masukkan unsur-unsur sejarah. Actually benda tu sebenarnya bagi aku secara keseluruhannya jalan cerita dia tak salah dia nak buat macam ni. Cuma bagi aku kisah cinta antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang tu tidak berapa kesampaian sangat. Ianya tidak berapa didasari sangat. Apa yang orang datang untuk tengok filem Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya untuk tengok Puteri Gunung Ledang lah, untuk tengok kita tahu kalau sejarah Puteri Gunung Ledang apa kan, tentang 7 syarat untuk pinangan Sultan kepada Puteri Gunung Ledang. Dia punya apa ni, 7 luluh hati nyamuk lah, 7 luluh hati kuman, semua tu itu dia punya main reason kerana mitologi Puteri Gunung Ledang ni sangat popular di kalangan orang-orang Melayu. Dan even kalau dalam filem Puteri Gunung Ledang yang lama pun daripada Cathay Chris tak salah aku, tak ada ditunjukkan tentang kisah antara Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang pun. Hang Tuah ikutkan Hang Tuah dalam mitologi Puteri Gunung Ledang ni dah berumur 60 tahun lebih dah. Tapi dalam filem ni ditunjukkan yang Hang Tuah masih lagi gagah, masih lagi macam muda kan. Kalau dalam filem Puteri Gunung Ledang yang lama, dia tunjukkan Hang Tuah ni seorang yang tua dan seorang watak yang sampingan je. Even dia tak sampai pun puncak Gunung Ledang untuk sampaikan hajat Sultan kepada Puteri Gunung Ledang. Tu daripada segi jalan cerita dan daripada segi lakonan, daripada segi pelakon. Masa tahun 2004 masa aku tonton filem ni, aku rasakan macam M. Nasir dengan Adlin Ahmad Ramli masa tu tak berapa kesampaian sangat lakonan mereka dalam membawa watak Hang Tuah dan membawa watak Sultan Melaka. Especially Adlin Ahmad Ramli lah, masa tahun 2004 masa dia dipilih untuk membawa watak Sultan Melaka, ramai juga sebenarnya di kalangan penonton waktu tu macam a bit skeptical sikit lah dengan lakonan dia. Mungkin sebab dia baru lagi nak berlakon, dia baru lagi nak orang kata terkenal kan, baru lagi nak dikenali. Tapi lepas sekarang ni bila kita tengok, memang kita rasa macam tak ada orang lain lagi yang layak untuk bawa watak Sultan tu selain daripada Adlin Ahmad Ramli. Babak bila dia menyumpah Gusti Puteri, babak tu betul-betul highlight dia punya lakonan Adlin Ahmad Ramli ni. Memang nampaklah dia punya theatrical dia bila dia cuba membawakan watak Sultan Melaka tu. Dan kalau manakala watak Hang Tuah pula, dia cakap kalau sekarang kita tengok watak Hang Tuah, kita memang akan nampak M. Nasir je. Lebih-lebih lagi bila watak M. Nasir tu dah dipopularkan dengan meme-meme yang lately ni lah, meme Hang Tuah yang lately ni, Hang Tuah John Wick lah apalah semua. Bila kita tengok M. Nasir, kita tahu M. Nasir memang Hang Tuah. Dia memang dah nampak karisma dia sebagai Hang Tuah. Dan ini personal view aku saja. Tiara Jekalina dipuji sangat meninggi membawakan watak Gusti Puteri Retno Dumilah. Sejujurnya kalau daripada segi, kalau kita tanya semua professionals, orang-orang profesional, diorang akan memuji lakonan Tiara Jekalina. Tiara Jekalina nampak dia memang bagi all out dia punya watak Puteri Gunung Ledang dia. Dia belajar bahasa Jawa, dia belajar menari tarian apa semua tu, dan dia punya lenggok-lenggok, dia punya setiap apa pergerakan dia dan apa yang ditunjukkan dalam filem ni, dia belajar semua benda. Dia betul-betul dia totally all out semua tu. Tapi personally bagi aku sendiri, aku agak kurang berkenan Tiara Jekalina ni sebagai Puteri Gunung Ledang. Itu hanyalah personal view aku saja. Mungkin aku membayangkan pelakon kalau kita cuba untuk menonjolkan watak Puteri Gunung Ledang tu sebagai seorang puteri daripada Majapahit. So aku membayangkan mungkin boleh mengambil pelakon daripada Indonesia untuk melakonkan watak Puteri Gunung Ledang. Itu hanyalah aku punya personal view saja. Tapi overall aku puji effort yang diberikan oleh Tiara Jekalina untuk membawa watak Gusti Puteri ni. Itu perkara yang sering orang perkatakan, sering orang komplain lah senang cerita tentang filem ni adalah tentang yang aku cakap tadi. Pertama adalah kisah cinta antara Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang, dan yang kedua ni adalah macam mana Hang Tuah ditunjukkan sebagai seorang yang lemah dalam filem ni. Terutama sekali bila babak dia
retired lah sebagai Laksamana Melaka kan, bila dia kecewa lah, senang cerita bila dia heartbroken lah kan, nampak dia berlari-lari di tepi pantai, dia dengan penuh kecewa, dia meroyan apa semua tu. Kita sebagai orang Melayu lah yang memang dah diterapkan dengan mitologi Hang Tuah ni, dengan sejarah Hang Tuah ni, kita nampak daripada perspektif mata kita, Hang Tuah ni seorang yang gagah, seorang lelaki Melayu yang maskulin, seorang lelaki Melayu yang hebat, pahlawan yang hebat. Jadi bila ditunjukkan dalam filem ni, Hang Tuah tu seorang yang mudah mengaku kalah kerana cinta, seorang yang tiba-tiba kuat meroyan, tiba-tiba lembik, tiba-tiba memang patah hati lah dalam ni kan. So sedikit mengganggu kita punya perspektif terhadap karakter Hang Tuah ni. Tapi bila fikirkan balik filem ini bukan filem epik. Ianya bukan filem dia nak tunjukkan keperkasaan Hang Tuah ataupun ataupun kemegahan Kesultanan Melayu Melaka. Tak, filem ni totally dia buatkan tentang kisah cerita agung. Even kalau korang search Puteri Gunung Ledang ni, filem Puteri Gunung Ledang ni, tajuk international dia, tajuk English dia, tajuk dia adalah A Legendary Love. So macam memang filem ini dia tak ada nak tunjuk macam mana megahnya, macam mana masyurnya Empire Melaka waktu tu, macam mana hebatnya Laksamana Hang Tuah. Tak, dia betul-betul dia nak tunjuk filem ni adalah tentang filem cinta yang ada sedikit unsur-unsur mistik, ada sedikit unsur-unsur fantasi, sebab kau boleh tengok macam mana watak Gusti Puteri ni tiba-tiba boleh berkomunikasi secara gaib dengan abang dia, Gusti Adipati. Wah, boleh bercakap melalui naluri, melalui hati nurani dia kepada Gusti Puteri. Tapi satu benda yang memang orang cukup puji tentang filem Puteri Gunung Ledang ni adalah visual dia. Visual dan dia punya art direction. Okay, lepas tengok filem ni lagi sekali kita boleh tengok macam mana visual yang dipaparkan dalam filem ni dan art direction yang dipaparkan dalam filem ni melangkaui zaman. Apa visual dan art direction yang ditunjukkan oleh filem Puteri Gunung Ledang, bila aku tengok lagi sekali ni, aku rasa macam ianya lebih mahal, lebih hebat lagi demi visual daripada filem-filem sekarang, daripada filem-filem Melayu yang sekarang ditayangkan. Nampaklah sebenarnya dalam filem Puteri Gunung Ledang ni, production house dia menjaga daripada A to Z, daripada segi dialog, daripada segi art direction, daripada segi visual, daripada segi koreografer. Dialog dia pun macam dia jaga tau, dia jaga semuanya penuh puitis, lebih-lebih lagi daripada Bendahara Tu Perak yang dilakukan oleh Rahim Razali. Sangat-sangat puitis dialog-dialog yang diterjemahkan dalam filem ni. Ada orang kata selain daripada filem Puteri Gunung Ledang ni, filem Hikayat Merong Mahawangsa pun sebuah filem yang epik. Tapi jujur cakap, Hikayat Merong Mahawangsa tak sampai lagi art direction dia ke level Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang ni dia jaga dia punya daripada segi kostum, punya production value, dia punya art direction, dia punya prop, semua tu. Semua memang dia jaga. Dan memang bila kita tengok filem ni, bila dia tunjukkan Empire Melaka ni, Kerajaan Melaka ni, kita rasa wow. Memang nampaklah filem ni dia macam kembali ke zaman ke zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. So tu satu yang bagus ni. Jadi aku membayangkan instead of diorang show the love story between Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang, aku membayangkan kalau production yang sama, dengan production value yang sama, dengan art direction yang sama, boleh dicipta sebuah filem epik tentang kemegahan Kesultanan Melayu Melaka. So aku membayangkan benda tu. So aku rasakan bila diketengahkan filem sejarah tentang Kesultanan Melayu Melaka dan ditunjukkan pula tentang kemasyhuran Laksamana Hang Tuah, mungkin filem ni akan mempunyai commercial value yang lebih tinggi. Aku faham, Puteri Gunung Ledang dia tak utamakan commercial value, dia lebih utamakan tentang art value yang ada dalam filem ni. So, ianya berjaya, jujur cakap ianya berjaya. Kalau dia cuba untuk sampaikan konsep tu, ianya berjaya. Mungkin lah kalau akan datang tiba-tiba nak tarik penonton untuk tonton tentang filem sejarah, filem tentang filem Kesultanan Melaka, aku mengharapkan agar ianya menggunakan art direction, production house dan production value yang sama macam Puteri Gunung Ledang. Aku boleh nampak benda tu memang orang kata akan jadi lebih cantik lagi lah.
Okay, so that's all aku punya pendapat tentang filem Puteri Gunung Ledang Remastered yang ditayangkan di YouTube pada 10 hari bulan 10 lepas. Terima kasih sebab tonton aku punya video review dan boleh follow aku di @hdabdhmd. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk aku punya upcoming video. Okay? Thank you. Assalamualaikum.